Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, persoalan seterusnya yang saya mau tanya, kamu boleh komen apa pendapat kamu. Siapakah jerung-jerung, naga-naga, tangan-tangan rahsia kah, gaib kah, yang ada kuasa magic kah? Siapakah jerung-jerung di dalam kes skandal paling hebat, lebih mantap, lebih menakutkan, lebih dahsyat daripada 1MDB? Kes skandal penyelewengan wang dana kapal perang milik TLDM. Siapakah jerung-jerung yang terlibat di sana? Rafizi mendedahkan dalam satu pendedahan terbaru. Dia menyebut beberapa nama. Nama yang cukup besar di Malaysia, yang kemungkinan menjadi orang yang dipengaruhi oleh jerung yang terlibat. Panjang dia punya laporan, kamu boleh baca di sabudin.com.my. Tetapi persoalan terakhir sahaja daripada Rafizi yang saya terpikat untuk bertanya kepada Najib Razak. Ini soalan kepada Najib Razak dari Rafizi, daripada seorang yang hebat. Saya tidak pun mengidolakan Rafizi, jangan salah faham. Saya tidak mengidolakan Rafizi. Rafizi bukan juga bos saya, bukan juga kawan saya, jauh sekali saudara mara. Tak ada kenapa-kenapa. Dia bukan sepupu saya, bukanlah. Tapi saya hanya kongsi saja apa yang baik, yang baik untuk rakyat Malaysia. Hadam sendiri untuk rakyat Malaysia, buat pertimbangan sendiri. Katanya dalam laporan itu, dia kata maka untuk menjawab Najib, Rafizi kata, saya simpulkan dan timbulkan perkara-perkara ini. Nombor 1 yang Rafizi jawab dan timbulkan, Rafizi bertanya, atas campur tangan siapa yang begitu berani hingga boosted BNS melepaskan kawalan ke atas subkontraktor CAD dan CED kepada bukan rakyat Malaysia, sedangkan boosted memegang saham majoriti. Ini memang pelik jugalah. Saham majoriti dari boosted tapi dilepaskan. Jadi atas campur tangan siapa yang begitu berani sehingga boosted BNS melepaskan kawalan ke atas subkontraktor CAD CED kepada bukan Malaysia, bukan rakyat Malaysia, sedangkan boosted memegang saham majoriti. Nombor 1. Nombor 2, atas pengaruh dan campur tangan siapa yang membawa RAD, yang membawa masuk RAD, sedangkan maklumat pada ketika itu menunjukkan mereka tidak ada kepakaran sepenuhnya untuk mengendalikan projek ini. Tak ada kepakaran, tapi macam mana RAD ini boleh masuk? Siapa yang membawa masuk mereka? Sebab itu, kata Rafizi, saya tegaskan sekali lagi bahawa bukti-bukti setakat ini menunjukkan penyelewengan dalam projek LCS telah dirancang dari awal lagi, termasuk dengan mewujudkan syarikat-syarikat yang atas kertas nampak milik LTAT, tetapi dikawal oleh individu-individu tertentu. Jadi persoalannya,
siapa individu-individu tertentu itu? Siapa jerung-jerung itu? Rafizi menutup artikel itu dengan persoalan paling besar. Siapa jerung-jerung besar di belakang individu-individu tertentu yang mempunyai pengaruh dan kuasa sebegitu rupa yang amat besar sampai boleh mengubah banyak keputusan. Siapa jerung-jerung itu? Ditulis oleh Rafizi Ramli, Timbalan Presiden P Keadilan, 11 Ogos 2022. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kamu boleh berikan komen. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, persoalan seterusnya yang saya mau tanya, kamu boleh komen apa pendapat kamu. Siapakah jerung-jerung, naga-naga, tangan-tangan rahsia kah, gaib kah, yang ada kuasa magic kah? Siapakah jerung-jerung di dalam kes skandal paling hebat, lebih mantap, lebih menakutkan, lebih dahsyat daripada 1MDB? Kes skandal penyelewengan wang dana kapal perang milik TLDM. Siapakah jerung-jerung yang terlibat di sana? Rafizi mendedahkan dalam satu pendedahan terbaru. Dia menyebut beberapa nama yang cukup besar di Malaysia, yang kemungkinan menjadi orang yang dipengaruhi oleh jerung yang terlibat. Panjang dia punya laporan, kamu boleh baca di sabudin.com.my. Tetapi persoalan terakhir sahaja daripada Rafizi yang saya terpikat untuk bertanya kepada Najib Razak. Ini soalan kepada Najib Razak dari Rafizi, daripada seorang yang hebat. Saya tidak pun mengidolakan Rafizi, jangan salah faham. Saya tidak mengidolakan Rafizi. Rafizi bukan juga bos saya, bukan juga kawan saya, jauh sekali saudara mara. Tak ada kena-mengena. Dia bukan sepupu saya, bukanlah. Tapi saya hanya kongsi saja apa yang baik, yang baik untuk rakyat Malaysia. Hadam sendiri untuk rakyat Malaysia, buat pertimbangan sendiri. Katanya dalam laporan itu, dia kata maka untuk menjawab Najib, Rafizi kata, saya simpulkan dan timbulkan perkara-perkara ini. Nombor 1 yang Rafizi jawab dan timbulkan. Rafizi bertanya, atas campur tangan siapa yang begitu berani hingga Boosted BNS melepaskan kawalan ke atas subkontraktor CAD dan CED kepada bukan rakyat Malaysia, sedangkan Boosted memegang saham majoriti. Ini memang pelik jugalah. Saham majoriti dari Boosted tapi dilepaskan. Jadi atas campur tangan siapa yang begitu berani sehingga Boosted BNS melepaskan kawalan ke atas subkontraktor CAD CED kepada bukan Malaysia, bukan rakyat Malaysia, sedangkan Boosted memegang saham majoriti. Nombor 1. Nombor 2, atas pengaruh dan campur tangan siapa
yang membawa RAD, yang membawa masuk RAD, sedangkan maklumat pada ketika itu menunjukkan mereka tidak ada kepakaran sepenuhnya untuk mengendalikan projek ini. Tak ada kepakaran, tapi macam mana RAD ini boleh masuk? Siapa yang membawa masuk mereka? Sebab itu, kata Rafizi, saya tegaskan sekali lagi bahawa bukti-bukti setakat ini menunjukkan penyelewengan dalam projek LCS telah dirancang dari awal lagi, termasuk dengan mewujudkan syarikat-syarikat yang atas kertas nampak milik LTAT, tetapi dikawal oleh individu-individu tertentu. Jadi persoalannya, siapa individu-individu tertentu itu? Siapa jerung-jerung itu? Rafizi menutup artikel itu dengan persoalan paling besar. Siapa jerung-jerung besar di belakang individu-individu tertentu yang mempunyai pengaruh dan kuasa sebegitu rupa yang amat besar sampai boleh mengubah banyak keputusan? Siapa jerung-jerung itu? Ditulis oleh Rafizi Ramli, Timbalan Presiden P Keadilan, 11 Ogos 2022. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kamu boleh berikan komen. Kita jumpa lagi.